Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab permutation and combination ni, cikgu dah bagi beberapa exercise kan. Jadinya cikgu tahu awak semua dah buat, tapi masih ada yang tak hantar lagi. Jadi cikgu minta lah untuk hantar. So dalam video ni cikgu tunjuklah macam mana nak buat benda-benda ni. So siapa yang dapat tu tahniah. Siapa yang belum dapat, boleh review video ni macam mana nak buat. Kita pergi kepada latihan yang pertama, iaitu Self Exercise 4.1. So ni adalah bab permutation. There are 3 choices of colours for a shirt, while 3 are 5 choices of colour for a pair of pants. Determine the number of ways to match a shirt with a pair of pants. Dia kata kat sini kita ada baju, shirt. Kita ada 3 colour. Kemudian untuk pants pula, kita ada 5 choices. So macam mana kita nak matchingkan dia? So bila kita nak matchingkan dia, kita cuma buat 3 darab dengan 5. Dapatlah 15. Ni soalan 1. Kenapa kita darabkan je? Sebab kalau kita buat tree diagram, kita akan buat pilihan pertama dengan 5 pilihan, pilihan kedua dengan 5 pilihan, seluar lagi pilihan ketiga dengan 5 pilihan. Actually kalau kita tambah semua tu pun 15 kan. Sama je. Nombor 2. How many ways are there to answer 5 true or false question? Berapa banyak cara? Soalan ada 15. Soalan nombor 2 question kita ada 15. Pilihan untuk menjawab, pilihan answer lah kan. Answer kita hanya ada 2 pilihan. So jadilah 15 darab 2, iaitu 30. 30 cara. Soalan seterusnya ya. Self Exercise 4.2. Find the number of ways to arrange all the letters from the following words without repetition. Soalan B. To be. Dia punya perkataan locus. So ada berapa huruf? 5 kan. Jadilah 5 faktorial. So 5 faktorial bersamaan dengan 120. Soalan 2D pula. Kita ada perkataan permutasi. So ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 faktorial. 9 faktorial berapa? Tekan 9 faktorial. Mana lambang faktorial dalam ni? Faktorial. Shift tekan yang ni. Dia keluar. Jawapan dia adalah 362880. 362880. Soalan 3. What is the number of ways to arrange 7 customer to sit at a round table in restaurant? Kat sini dah main dengan round pula kan, 3. So ada 7 customer, kita nak dia duduk dalam bulatan. Macam nak cari? So kita ada 7. Kalau ikutkan formula dia, formula dia dulu lah. Formula dia guna color merah. So formula dia adalah NPR over R. Kita boleh tengok balik dekat sini. Tengok kalau dalam circular permutation, NPR over R. Ini kalau berbeza lah. Tapi kalau dia benda yang sama, dia actually NPN over N lah. Sebab number of
people yang kita nak choose semua kan. So ataupun n-1 factorial. Boleh guna mana-mana, tak kisah. So sebabkan dalam kes kita ni sebenarnya kan 7 P7 over 7. Benda ni pun boleh bersamaan dengan sebagai 7 tolak 1 factorial. So benda ni bersamaan dengan 6 factorial. So 6 factorial berapa? 6 factorial bersamaan dengan 120 darab 6 berapa? 720. Itu soalan 3. Okay, soalan 4. Kalau tak tahu tekan kalkulator macam cikgu ada satu nombor tu dah boleh ingat lah. Macam 3 factorial 6 kan, 4 factorial 24, 5 factorial 120. Tu macam dah common lah. Tapi kalau belum common lagi, awak guna je kalkulator, tak ada masalah. Okay, nombor 4. Determine the number of ways to arrange egg gemstone with different colours to form a chain. Okay, so kita nak susun 8 gemstone kan. So kita punya N, kita ada 8. So kita nak susun dia dalam circular. Tu keyword dia lah. Okay, so benda tu macam tadi tu kan. So dia akan jadi formula yang sama lah. N PR over R. Okay, tapi bila kes kita nak buat apa nama necklace ke, kita nak buat bracelet ke, kita kena ingat sama ada kita susun dia secara clockwise atau anti-clockwise, dia adalah benda yang sama. So bila macam tu, kita tak kira. Kita tak kisah either benda tu clockwise ke anti-clockwise. So bila macam tu, kita kena bahagi lagi dengan 2 nanti. Dia macam pelik pula kat sini kan. So kita bahagi lagi nanti dengan 2. Okay, so jawapan dia akan jadi N kita ada 8. Still lah 8C8 over dengan 8. Nanti bahagi lagi dengan 2. Okay, 8C pula, 8P 8P8. So boleh tekan kalkulator lah. 8P8 ni actually 7 factorial lah. Sebab 8P8 bahagi 8 adalah 7 factorial bahagi dengan 2. Okay, so boleh kira lah pakai kalkulator dapat berapa kan. Okay, 7 factorial bahagi 2. So dapat 2520. 2520. Ni ada formula kat sini kan. Okay, tu soalan 4. Okay, so ini adalah bab permutation lah. Belum habis lagi, ada lagi. Cikgu rasa ni dah combination. Okay, so kita tengok yang nombor 4.3. A stadium has 5 gates. Find the number of ways 3 people can enter the stadium, each using different gates. Okay, so kita tengok kita ada 5 gates. Lepas tu 3 orang each akan masuk different gate. So ada 5 gates kan. Okay, so benda ni sama je dengan yang sebelum ni. Kalau kita ada gates, kita ada 5. Kemudian orang kita ada berapa? People kita ada 3. So yang ni tak adalah PR ke apa. Benda ni yang awak buat 5 darab 3 dapat 15. Ni soalan 3 Okay, soalan 4. Find the number of ways to form 4 digit number from the digit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 if the digit cannot repeated. Kat sini kita ada berapa nombor ni? 2 sampai 9. 2 sampai 9 kita ada 8
8 nombor. Okay, kemudian kita nak pilih berapa? Kita nak pilih 4. So jadilah dia 8P4. Ataupun cara lain, kita boleh buat cara yang macam ni kan. Ada 8 tempat kosong. So kita nak pilih 4 je kan. 8 tempat kosong pula, 4 tempat kosong. So kita ada 8 number. So masuk 8 number 7, 6, 5. Darabkan dia. So dapatlah jawapan sama je. 8P4 dengan 8 darab 7 darab 6 darab 5 ni benda yang sama. So 8P4 dapat 1680. 1680. Okay, soalan 5. An employee at a restaurant needs to arrange 10 plates on a round table, but the table can only accommodate 6 plates. Find the number of ways to arrange the plate. Yang ni formula tadi tu lah. Dia akan buat NPR over R. So N kita ada berapa? N kita ada 10, R kita ada 6. So masukkan je dalam formula kan. 10 P6 bahagi 6. Dapat jawapan dia. Tekan kalkulator. 10 P6 bahagi dengan 6. So 25,200. Mana tadi? Oh yang ni. 25,200. Okay. So itu soalan tu dah settle lah. 4.3. So benda ni ada certain benda tu kena ingat formula lah. Macam NPR over R ni kan. Basic dia NPR. Tapi kalau round dia akan bahagi dengan R tu sendiri. Okay, 4.4. Determine the number of ways to arrange all the letter differently from each of the following words. Okay. Soalan pertama. 1A. Okay, corona. Tapi kita kena ingat ada huruf yang sama iaitu O. So bila macam ni, kita punya formula je jadi macam mana? Dia akan jadi N factorial akan bahagi dengan A factorial, B factorial and so on lah. Kita tengok berapa huruf yang sama. So dalam kes ni kita ada berapa huruf? Kita ada 6. So 6 factorial bahagi dengan O yang sama kan. Jadi 2 factorial. Dapat jawapan lah. 6 factorial bagi 2 factorial berapa? 6 factorial bahagi 2 factorial. Kita akan dapat 360. 360. Okay, soalan 1B pula. Malaria. Malaria huruf yang sama kat sini A. A tu ada 3. So total huruf ada 7. Jadi 7 factorial bahagi 3 factorial. 7 factorial bahagi 3 factorial. Bersamaan dengan 840. 840. Okay, soalan nombor 2. There are 5 blue pens. Okay, kita jot down dulu lah. Blue. Kita ada 5. And red, kita ada 3. Find the number of ways to arrange all the pens in one line. Ni macam yang awal-awal 5 darab 3 je dapat 15 cara nak susun. Okay, soalan 3 pula. There are 4 white flags and 6 yellow flags. Okay, soalan 3. Kita ada white. Kita ada 4. And then yellow. Kita ada 6. Find the number of way to attach the flag in line on a vertical pole. Okay, kita nak susun flag tu secara menegak.
Kan? Dekat satu tiang. Itu maksud dia. So nak buat macam mana? Kita buatlah 4 darab 6 dapat 24. Okay, so siap kan? Tak susah pun. Okay, 4.5 ni cikgu rasa dah masuk combination. Okay, find the number of ways in which the letter from the word tula can be arranged if the vowels and consonant are arranged alternatively. Ini masih permutation enggak, bukan combination lagi. Okay, so kita kena jot down dulu. Kita ada consonant. Ada berapa huruf? Consonant ada 3. Vowel kita ada 2. So kita nak arrange alternatively. Maksud kalau kita ada 5 kan pilihan. Kalau kita nak susun je berselang-selang, kita mesti buat consonant bermula dulu. Sebab kalau kita buat vowel bermula dulu, nanti huruf consonant kat last tu dia akan jadi sekali. So tak boleh. So maksudnya consonant ada 3. Kemudian 2, tinggal 1 last. Ni 2, 1. Ataupun benda ni sebenarnya bermaksud 3 faktorial darab 2 faktorial. Bersamaan berapa? Bersamaan dengan 6 darab 2. Iaitu 12. So ni soalan 1A. Soalan 1B pula. Each arrangement begins and ends with a vowel. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Dia kata mesti bermula dengan huruf vowel dan berakhir dengan huruf vowel juga. Okay, vowel ada 2. So 2, 1 lah kat sini. So maksudnya benda ni still benda yang sama, iaitu 2 faktorial darab 3 faktorial, iaitu 12. Sebab yang lain kat tengah-tengah tu tak kisah consonant punya susunan. Okay, soalan 1C. The consonant and the vowel are in their respective group. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita mulakan dengan case consonant. Consonant boleh 3, 2, 1. Kemudian vowel pula 2, 1 kan. Tapi ini satu cara. Cara yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5. Vowel pula kat depan sebab dia mesti duduk sekali. So 2, 1. Kemudian 3, 2, 1. So benda ni actually 2 faktorial darab 3 faktorial darab 2. Iaitu 24. Okay, so soalan 1 settle. Jadi kita tengok soalan 3 pula. Soalan 3. Find all the possible arrangement of using all the letters in the word trigonometry if G is the first letter and E is the last letter. Okay, trigonometry kita nak susun dia. Ada berapa huruf ni? Tak nak ngomong pula. Okay. So trigonometry ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 huruf. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 huruf kan. Okay, dia nak bermula dengan huruf G. G ada berapa huruf? Ada 1 je kan. So tak apa lah. 1 kat depan. E pun ada 1. So 1 kat belakang. So balance tu kita ada 9. So bermaksud dia boleh jadi macam 1 darab dengan 9 faktorial darab dengan 1. Tengah-tengah ni 9 faktorial lah sebenarnya. Okay, so tapi kita kena ingat dalam ni ada huruf yang sama, iaitu huruf yang pertama adalah huruf O, yang kedua adalah huruf R. Ada tak huruf lain? Ada lagi huruf I. Cikgu gunakan lain. Huruf I ada berapa? 1, 2. Ada lagi huruf lain. Huruf T kan. T pun sama. Yang lain tak ada sama lah. Okay.
So kita kena bahagi dengan, dalam kes ni kena bahagi dengan, okay, T ada 2, maksud bahaginya 2 faktorial. R ada 2, kena bahagi lagi dengan 2 faktorial. I ada 2 kan, kena bahagi lagi dengan 2 faktorial. O pun ada 2, kena bahagi dengan 2 faktorial. Baru dapat jawapan dia. Jadinya 9 faktorial bahagi dengan 2 faktorial darab 4 dah, ada 4 kan, 2 faktorial. Okey, jadi jawapannya 45360. 45360. Okey, ni soalan 3. Okey, last one, soalan 4. A family consists of a father, a mother and 4 children seated at a round table. Find the number of different ways they can be seated if there are no condition. Okay, bila tak ada condition, kita campur semua je lah. So ada 6 orang, 6 faktorial bahagi dengan 6 je. Maksud 5 faktorial lah, iaitu 120. Okay, ini soalan A. Soalan B. The father and the mother are seated together. Mak dengan ayah ni nak duduk sekali dalam round table tu. Okay, so dia akan jadi mak dengan ayah tu duduk sekali. So mak dengan ayah tu kita anggap dia 2 faktorial. Kemudian mak dengan ayah ni dia macam kita dah grupkan, dia jadi macam orang yang sama. Jadi kita akan darab dengan 5 faktorial bahagi dengan 5. So dapatlah jawapan dia nanti. So 2 faktorial, kita buat dalam ni kurungan, 2 faktorial darab 5 faktorial bahagi dengan 5. So 48. Dalam kes ni dia circular permutation. Dia actually benda ni macam ni lah, kita susunan 6 orang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam circular kan. Kita kena anggap mak dan ayah ni duduk sekali. Bila mak ayah duduk sekali, dia macam orang yang kira kita anggap dia satu grup lah. Satu grup yang rotate dalam 5 pilihan yang ada. Tu cikgu buat macam ni. Okay, so ada 48 So itu sahaja perbincangan untuk yang permutation ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.